Ada masalah tak soalan kita belajar sebelum ni? Ada nak tanya? Dekat latih diri 1.6 ni ada nak tanya tak? Kalau tak ada, cikgu teruskan. Aha. Kuat sikit. Saya tak terangkan yang 4B tu. 4B. Okey. Yang A tu dapat? Dapat. 4B. 4A kita dapat sini kan? Yang 4A ni. 3S/7 ni kan? Okey. Yang 4B ni. Soalan kan minta GF2. Jadi 2 masuk dalam F. Kemudian baru masuk dalam G kan? F nombor 1, nombor 2, nombor 3. Jadi G, sediakan rumah F. Rumah F adalah 3X tolak 7. So jadi 3 dalam kurungan tolak 7. Ni rumah F. So dalam kurungan tu kita letak 2. Cikgu tak buka mic. Okey. Sekejap. Jadi kita gantikan dalam G, 3 dalam kurungan -1. So jawapan -3. Sampai sini faham tak?
Faham. Okey. So cikgu teruskan, kita pergi ke uh, kita pergi ke fungsi songsang. Okey. So hari ni kita belajar fungsi songsang. So pertama kita kena tahu tentang songsangan suatu fungsi. So fungsi songsang bagi satu fungsi boleh ditulis sebagai F negatif 1. So negatif 1 ni menunjukkan dia adalah songsangan lah. Uh, contohnya fx sama dengan x tambah 2. F negatif 1x adalah sama dengan x tolak 2. Jadi F negatif 1 ini salah ni sebab PowerPoint tak baca benda ni. Dia kat atas ni. Graf F negatif 1 ialah pantulan bagi graf F pada Y sama dengan X. Contoh, awak punya graf. Katalah graf kita macam ni. Okey. So, paksi pantulan kita adalah pada Y sama dengan X kat sini. Tetap sama paksi pantulan kita. Okey, so kita punya pantulan dia macam mirror lah kan. Jadi paksi pantulan kita jadi macam ni. Itulah dikatakan fungsi songsang, pantulan bagi F. Sampai situ jelas tak? Jelas. Okey, katakanlah kejap ya. Diorang nak masuk. Okey. Katakanlah titik dekat sini Titik dekat sini 2, 1. Jadi titik yang sama dekat sini adalah 1. Salah ni. Kat sini 2, 1. Jadi titik dekat sini adalah 1, 2. So daripada objek, ni objek image. Jadi sekarang ni objek in image. Nampak tak terbalik? Kalau F dia image, dekat fungsi songsang dia akan jadi objek. Itu yang dikatakan dalam warna biru ni. Dia kata fx sama dengan y. Warna biru tu fx sama dengan y. Lepas tu f negatif 1y sama dengan x. Okey, so kita tahu dalam kurungan ni objek kan? Kalau dekat f dia objek, y ni di image, nanti dekat f songsang dia, y akan jadi objek dia, x akan jadi image. So terbalik lah. Faham? Objek dengan image akan terbalik. Sebab fungsi songsang adalah pantulan bagi suatu fungsi. Okey. Contoh 13 dan 14. Kita tengok contoh ni. Dalam gambar rajah anak panah di sebelah, fungsi F memetakan X kepada Y. Tentukan F1/4. Okey. So kalau kita tengok daripada gambar rajah ni, kita tahu ini objek, ini image. Jadi cara kita tulis adalah Fx sama dengan Y. So kalau cikgu tulis F2, F2 sama dengan 1/4. F2 sama dengan 1/4. Kalau cikgu jadikan dia F songsang, F negatif 1, 1/4, jawapannya adalah 2. Daripada asalnya 2 tu objek, sekarang dia jadi image. Daripada 1/4 tu image, sekarang dia jadi objek. Jelas tak? Jelas cikgu. Okey. Faham tak cara nak baca yang ni? Teruskan F. Soalan ni soalan A, soalan B. Soalan B. Kalau kita tengok dekat sini, nombor 3, cikgu buat nombor 3. So, F3 sama dengan 5. Jadi, F negatif 1, 5 sama dengan 3. Faham? Faham. Okey, kita teruskan contoh 14.
Suatu fungsi ditarikkan sebagai fx sama dengan x per x tolak 4. Tentukan imej 2 di bawah f. Okey. So, imej bagi 2. Bermakna 2 ni adalah dia punya objek. Sebab soalan minta imej berapa. Jadi, kita buatlah F2 sama dengan sediakan rumah F kurungan bahagi kurungan tolak 4. So, yang dalam kurungan adalah 2. Jadi, jawapan kita adalah negatif negatif 1. Okey, kemudian soalan minta F negatif 1, 3. Okey, so kita tahu kalau soalan F negatif 1, 3 bersamaan dengan contohlah kita ada A. Okay. Jadi, kita tahu tadi mengikut yang soalan contoh sebelah, kita tahu kalau dia objek, kalau dia songsangan dia akan jadi image. Sama juga macam soalan ni. Kalau cikgu ni F songsang, kalau cikgu jadikan F dia balik, so cikgu boleh buat FA sama dengan 3. Faham tak yang ini? Faham cikgu. Faham cikgu. Faham. So sekarang kita tahu A kena masuk dalam F. Kita sediakanlah rumah F. So A bahagi A tolak 4 sama dengan 3. Jadi A sama dengan 3 dalam kurungan A tolak 4. So A sama dengan 3, A tolak 12. Jadi 12 pindah sini, A pindah sini, kita dapat 12 sama dengan 2A. Jadi A sama dengan 6. Jadi kita dah tahu tadi kita punya F negatif 1, 3 adalah sama dengan A kan? Jadi F negatif 1, 3 jawapan kita adalah sama dengan 6. Faham tak? Faham cikgu. Faham. Ada soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada cikgu teruskan. Cikgu. Aha. Oh, cikgu. Yen, nak tanya apa? Kalau yang nak masukkan nombor tu last kali Nak masukkan nombor yang mana satu? Yang ni? Soalan A ke? Yang ini ke? Macam F dalam kurungan 2 tu. 2 tu kena masukkan last kali Kita kena sediakan rumah F dulu, baru masuk 2. Kalau awak nak masuk terus pun boleh nampak boleh terus. Tapi cikgu galakkan untuk buat rumah dia dulu supaya kita tak tersilap masuk. Okey, cikgu. Okey. So kita pergi kat soalan bawah ni. Yang ni cikgu rasa cikgu nak tanya. Okey. Batrisha ada tak? Batrisha ada? Tak ada. Siti Nur Izzati ada? Siti Nur Izzati? Tak ada. No ada? No. No? No? Tak ada Jadi cikgu nampak Lukfan. Lukfan ada? Ya, saya cikgu. Okey. Okey, Lukfan, soalan A. Jawapan apa? Negatif 5. Bagus. Soalan B? 6.
Betul. Soalan C. Negatif 2. Betul. Soalan D. 4. Okey, 4. Okey, bagus. Ni sambung kita sambung soalan 2A. Boleh buat tak 2A? Saya cuba. Okey. 2A. Macam mana nak buat? Kita kena gantikan. Okey, teruskan. G tu kita tukar saya tak lihat juga. Saya tak Bagi je jalan awak. saya saya macam tak sangat. Tak tahu, awak nak minta bantuan kawan ke? Boleh? Siapa tu? Mukri. Mukri, tolong jawab. Saya. Ya cikgu. Cuba Mukri. Buat rumah G dulu. Okey, teruskan. Dia akan jadi 5 per 5. 2 tolak dalam kurungan. Okey, bagus. Siapa dalam kurungan? 12. Okey, bagus. Teruskan. Jadi dia akan jadi 5 per negatif 10. Jawapan akhir? Negatif 2. Okey, bagus. Teruskan B. Tak cikgu, yang apa ni? Yang songsang ni saya lupa sikit nak buat macam mana. Okey, kita samakan dengan A dulu. So, kalau kita nak jadi JX balik, dia jadi macam mana? Kena jadi G dalam kurungan A sama dengan 4. Okey, bagus. Teruskan. Okey, jadi masukkan 4 dalam G cikgu. Dah nak masuk. Okey. Okey, teruskan. Masuk dalam G. Buat rumah G dulu. Okey. Jadi akan jadi 5 per 2 tolak dalam kurungan. Okey. Siapa dalam kurungan? 4. 4. Siapa A, kita lihat sekarang? A dulu. A. Kurungan 4. Okey, teruskan. 4. Macam ni cikgu. Teruskanlah 2 tolak A kan boleh pindah sini. Jadi 4 darab 2 tolak A. 4 darab 2 tolak A. Okey, teruskan. 5 sama dengan 8 tolak 4 A. 8 tolak 4. Ya, betul. Teruskan. Jadi 4 bawa sebelah, 5 pun bawa sebelah. Okey. Jadi 4 sama dengan? A sama dengan 3. Okey, bagus. A sama dengan? 3/4. Okey, bagus. Okey. Terima kasih Lufan dengan Mukri. Okey, cikgu nak panggil orang lain pula. Intan Alia ada tak? Intan Alia? Alisa Kamelia ada? Tak ada Falisha Alia ada? Tak ada? Allah. Aiman Syami cikgu ada nampak tadi. Ya, saya cikgu. Okey, Aiman. Kita teruskan soalan C. C tu. Buat mula H negatif 1 tu, lepas tu buat rumah. Kejap.
Sorry ada gangguan anak. Kejap Okey. Teruskan Syami. Sorry Syami. Buat rumah Okey. tiga dalam kurungan Hmm? tambah 6 Okey, bagus. Siapa dalam kurungan? negatif 1. Okey, jadi jawapan akhir kita adalah Sekejap. 8. ha? 8. 8 tak, sekejap. 3 kan? 3. Okey. Okey, teruskan. Lepas tu soalan D, H negatif 1 dalam kurungan 9 sama dengan A. Okey. Lepas tu H dalam kurungan A. Ni 9 ni. Oh ni kan cikgu Ni tunjuk A. tulisan ni. Jadi dalam kurungan A sama dengan 9. Sama dengan 9. Okey. Lepas tu buat 3 dalam kurungan A. 3 dalam kurungan tambah 6 dalam kurungan tu A. Sama dengan 9. Okey, lepas tu? Lepas tu pindahkan 6 ke sana jadi 3A sama dengan 3. Jadi A sama dengan 1. Okey, bagus Syamil. Okey, yang lain ada soalan nak tanya, faham? Ada soalan nak tanya tak? Okey, kalau tak ada, ni kerja rumah latih diri 1/8 adalah kerja rumah awak yang memang cikgu dah bagi penjawapan kat sini. Okey, kita teruskan. Membuat dan mengesahkan konjektor berkaitan sifat-sifat fungsi songsang. Okey, fungsi songsang ialah songsangan bagi satu fungsi yang memetakan setiap unsur dalam kodomen kepada hanya satu unsur dalam domen. Maka kita boleh rumuskan suatu fungsi f yang memetakan set x kepada set y mempunyai satu fungsi songsang f negatif 1. Jika f ialah fungsi 1 dengan 1. So, fungsi songsang ni hanya ada pada fungsi 1 dengan 1 sahaja. Hari sebelum ni cikgu kaitkan dengan yang sebelum ni kita belajar fungsi, kita tahu ada dua hubungan yang dia adalah fungsi. Kalau dia fungsi ada dua hubungan. Yang pertama hubungan 1 dengan 1. Yang kedua hubungan banyak dengan 1. Kan sebelum ni kita belajar dua hubungan ni saja akan menyebabkan dia akan menjadi suatu fungsi lah. Tapi fungsi songsang satu sahaja. Hubungan 1 dengan 1. Okey? Seterusnya. Dua fungsi f dan g ialah fungsi songsang antara satu sama lain. Jika dan hanya jika yang pertama f gx sama dengan x, x dalam domen G dan G fx sama dengan x, x dalam domen F. Okey. So maknanya dia adalah songsangan satu sama lain sekiranya FG sama dengan GF. Itu maksud dia. Sebab dia kata FG ni X, GF pun X. Bermakna dua-dua adalah benda yang sama. So FG sama dengan GF. So maknanya dia adalah songsangan antara satu sama lain. Sampai sini faham? Faham tak tu? Okey, teruskan. Jika dua fungsi f dan g ialah fungsi songsang antara satu sama lain, sekejap
Jika fungsi F dan G ialah fungsi songsang antara satu sama lain, maka domain F sama dengan julat G dan domain G sama dengan julat F. So maksudnya macam ni. Okey, kita tengok yang warna sekejap. Ni F, ini F negatif 1. Kita tengok yang warna pink dulu. Dia kata tadi kalau dia punya domain F, ni domain kan? Sama dengan dia punya julat. Kalau dia punya manakala dia punya julat pada FB adalah sama dengan dia punya domain pada songsangan dia. Faham? Faham cikgu. Okay, so dia kata kat sini graf G adalah pantulan graf F pada garis Y sama dengan X. Ini kita dah terang tadi dekat yang soalan yang sebelum ni punya konsep lah. Okay, untuk mana-mana nombor nyata A dan B, jika titik A, B berada pada graf F, maka titik B, A berada pada graf G, iaitu graf F negatif 1A. Ini pun cikgu dah terangkan tadi. Maksudnya kalau titik kat sini adalah 2, 1. So kat sini akan jadi 1, 2. Itu maksud ayat tu tadi. Okey, sebelum tu kat sini ada tak apa-apa nak tanya? Okey, kalau tak ada cikgu teruskan. Ujian garis MUFO. Okey. Kalau sebelum ni kita belajar ujian garis mencancang untuk menguji sama ada suatu graf itu mempunyai adalah fungsi ataupun tidak. Sekarang kita ada ujian garis mengufuk. Okey. Ujian garis mengufuk adalah garis melintang macam inilah. Untuk menentukan sama ada suatu fungsi itu mempunyai fungsi songsang ataupun tidak. Jika garis mengufuk itu memotong suatu graf fungsi hanya pada satu titik sahaja, maka jenis fungsinya ialah 1 dengan 1 dan fungsi tersebut mempunyai fungsi songsang. Sebaliknya, jika garis mengufuk itu memotong suatu garis fungsi pada 2 titik atau lebih, maka jenis fungsi itu bukan 1 dengan 1 dan fungsi tersebut tidak mempunyai fungsi songsang. Okey, untuk jelas lagi kita tengok gambar rejah kat sini. Sebelum ni kita belajar, kita buat garisan macam ni kan? So kalau dia kena satu titik, dia adalah suatu fungsi. Manakala untuk ujian garis mengufuk, kita buat macam ni hanya untuk menguji sama ada dia mempunyai fungsi songsang ataupun tidak. Sekiranya dia menyentuh satu titik sahaja, bermakna fungsi F ini ada fungsi songsang. Dia boleh mempunyai fungsi songsang. Dan dia ada dua makna. Satu, dia ada dua makna. Satu, dia ada fungsi songsang. Yang kedua, bila dia kena satu titik, dia menunjukkan garis fx ini mempunyai hubungan antara 1 dengan 1. Kita tengok pula graf yang sebelah. Sekarang dia ni motong pada 2 titik. So bila dia memotong pada 2 titik, bermakna dia tidak mempunyai fungsi songsang. Kedua, dia adalah hubungan banyak
kepada 1. Sebab dia macam ni lah. X1, X2 dia kena pada Y. So banyak kepada 1. Faham tak ujian garis mengufuk ni? Faham cikgu. Ada soalan nak tanya? Tak ada Okey. Cikgu kaitkan pula untuk graf yang lengkung ni, cikgu kaitkan dengan untuk menentukan sama ada graf yang sebelah ni adalah fungsi atau tidak. So cikgu pun buatlah satu garisan mencancang. So dia terkena satu titik, bermakna dia adalah suatu fungsi. Tetapi dia tidak mempunyai fungsi songsang. Jelas? Jelas. Jelas cikgu. Seterusnya, contoh 15. Okey, contoh 15. Tentukan sama ada setiap fungsi f berikut mempunyai fungsi songsang atau tidak. Berikan sebab bagi jawapan anda. Okey, kita tengok kat sini Ini adalah hubungan 1 kepada 1. Ni pun 1 kepada 1. Ni pun 1 kepada 1. Jadi dia ada fungsi songsang ataupun tidak? Ada tak? Ada. Ada. Sebab apa? Sebab satu dengan Sebab satu. Hubungan satu dengan satu. Ya, betul. Hubungan 1 kepada 1. Okey. Kita tengok yang ni pula. Tadi kita nak tahu dia fungsi songsang ataupun tidak. Kita buat satu garis yang dinamakan garis Mengufuk. mengufuk. Okey, kita buat macam ni. Kat mana-mana tempat tetap terkena satu titik saja, betul? Betul. Betul. Jadi maknanya dia ada tak fungsi songsang? Ada. Okey, apakah hubungannya? Hubungan satu dengan satu. Okey, bagus. Hubungan 1 kepada 1. Okey, cikgu buat C pula. Kita buat satu garis mencancang. Ada tak fungsi songsang? Tak ada. Ada cikgu. Ada. Tak ada. Kenapa tak ada? Banyak pada satu. Sebab dia hubungan banyak titik. Terkena 2 titik ataupun dia mempunyai hubungan banyak kepada 1. Okey. Ada orang masuk lagi? Okey, kita teruskan. Contoh 16. Okey. Sahkan kebenaran bahawa fungsi fx mempunyai fungsi songsang gx sama dengan 3 tolak x. Okey. Kita tahu tadi. Kalau kita nak tahu sama ada f dengan g ni adalah songsangan antara satu sama lain, konsepnya adalah fg mesti sama dengan gf. Kalau dia tak sama, bermakna dia bukanlah songsangan antara satu sama lain. Tu yang buku teks buat fg dengan gf. So, dia buat fg dulu. So, dapat x. Dia buat gf, dia dapat x. So, sama tak? Sama. Jadi, bila sama, bermakna f dengan g ni adalah songsangan antara satu sama lain. Okey, cikgu tak buat cikgu tak buat fg dengan gf ni sebab sebelum ni awak dah tahu macam mana nak buat kan. So cikgu skip lah benda ni. Boleh? Boleh. Okey, kita teruskan dengan contoh 17. Fungsi f ditakrifkan oleh fx sama dengan x kuasa 2 tolak 6 untuk domain 0 hingga 4. Pada satah yang sama, lakarkan graf f dan f negatif 1. Seterusnya nyatakan domain bagi f negatif 1. Okey, so kita punya graf kita asalnya yang warna pink ni. Warna pink ni. Okey, macam mana awak nak buat? Awak kena buat titik dululah. Okay, kita buat titik, lepas tu kita plot lah titik kita. Contoh 0, negatif 6, kita plot 0, negatif 6. Lepas tu 1, negatif 5, okay. Kita buat 1, negatif 5. Kemudian 2, negatif 2, kita buat 2, negatif 2.
Okey, kemudian 3, 3. 3, 3. Lepas tu 4, 10. Okey, jadi kita dapat satu garisan warna pink ni dan kita tahu kita punya songsangan adalah garis paksik X sama dengan Y sama dengan X ni. Jadi kita cuma pantulkan saja garisan kita. So kita dapatlah yang warna hijau ni. Jelas tak? Jelas. Bermakna awak kena cari dulu titik awak ni. Awak buatlah XY. XY ni berapa? Kita mula dengan kosong. Lepas tu kita ganti dalam ni. Ganti satu macam mana titik ni. Kemudian kita dah siap kita lakar dan kita pantulkan graf kita. Sampai sini boleh? Boleh. Okey, kita teruskan contoh 18. Rajah di sebelah menunjukkan graf Y sama dengan fx yang melalui titik P10 dan Q36. Okey. Pada rajah yang sama, lakarkan graf Y sama dengan F1. Okey, kita tahu tadi kita kena buat satu garisan Y sama dengan fx di tengah-tengah. Okey, kita pun buat macam ni. Okey, kemudian kita kita tahu dia macam ni, jadi cikgu pantulkan graf tu jadi macam ni. Nampak kan pantulan kepada graf tu kan? Okey, cikgu pun garis dia. Okey. So, kita tahu, sekejap. Padam pula. Okey. Kita tahu ini adalah X, ini adalah Y. So nanti kat sini, Y akan jadi X lah. So 0, 1. Ini X, ini Y kita. So dia akan terbalik lah. Sekarang titik kat sini adalah 6, 3. Okey, kat sinilah 6, 3 tu. Sinilah 6, 3. Ini cikgu buat tak betul sangat. Oh, salah bentulan cikgu ni. Buat baik semula. Sekejap ya. Oh, ni baru betul. Baru nampak dia terpantul. Ni. Aduh, salah bentulan. Okey. So, kat sini kita tahu 01. Kat sini kita tahu 63. Boleh? So sebenarnya untuk mengelakkan kita buat kesilapan, kita buat dulu titik kita. So kita tahu tadi sini 10, kita buat dulu titik, kita plot dulu titik kita 01. Lepas tu kita plot belah sini pula, kalau sini 36, kita plot jadi 63. Lepas tu baru kita garis. Itu untuk mengelakkan awak salah nampak pantulan macam cikgu buat tadi. Okey, faham? Faham, cikgu. Okey, jadi latih diri 1.9 pun boleh buat kot rasanya. Dan nombor yang ni pun boleh. Untuk sahkan kebenaran ni tak ada masalah kan? Ke cikgu tunjukkan satu? Tunjukkan cikgu, tunjukkan. Okey, cikgu tunjukkan yang pecahan lah. Sebab korang bila pecahan jadi lemah. So cikgu ambil yang C kot. Cikgu ambil C 2C. 2C dia bagi fx sama dengan 2 per x tolak 3. Lepas tu gx kita adalah 3x tolak 2 bahagi dengan x. Okey. So fg dulu cikgu buat. Jadi ni nombor 1, ni nombor 2.
Jadi F tak boleh buat lagi, kita letak G dulu. 3X tolak 2 bahagi dengan X. Okey, kemudian ni kena ganti masuk dalam F. So kita sediakan rumah F, 2 bahagi dalam kurungan tolak 3. So dalam kurungan 3X tolak 2 bahagi dengan X. Okey, sekarang ni kita tak nak X ni dia mengganggu pecahan kita kan. Jadi kita kena nak hapuskan kita punya pecahan X tu, kita kena darab X bahagi dengan X. Apa saja yang kita nak hapus, kita kena darab atas bawah. So, X darab sini, kita dapat 2X. X darab sini, kita dapat 3X tolak 2. X darab sini, kita dapat tolak 3X. So, 3X tolak 3X dah tak ada. 2X bahagi negatif 2. So, boleh potong dapat negatif X. Kita buat lagi sebelah sini, kita buat GF. Ni nombor 1, ni nombor 2. So, GF kita adalah 2 bahagi X tolak 3. So, kita kena ganti dalam rumah G. So, setiap X tu kena digantikan. Jadi, kita sediakan rumah 3 dalam kurungan bahagi dalam kurungan. So, dalam kurungan kita adalah 2 per X tolak 3. 2 per X tolak 3. So, jadi kat sini, yang kita tak nak adalah X tolak 3 ni sebab dia yang mengacau kita punya pecahan asal kita tadi. Jadi, kita kena darab dengan X tolak 3 bahagi X tolak 3. So, ini darab sini. Dah terhapuslah kita punya X tolak 3. So, kita akan darab 3 darab 2 jawapan 6. Tolak. Ini darab sini, jadi tolak 2 kurungan X tolak 3. Bahagi, ni darab sini jawapan bawah kita, X tolak 3 dah terhapus, bahagi 2. Jadi 6 tolak 2X, lepas tu negatif darab negatif, jadi positif. Positif 6. Bahagi dengan 2. So, 12 tolak 2X bahagi 2 berdandakan. Kiri dengan kanan dia tak sama. Fx dengan GF dia tak sama. Jadi bermakna dia bukanlah songsangan antara satu sama lain. Okay, faham tak? Faham. Okay. So, cikgu habiskan kelas. Sebelum cikgu habiskan kelas, cikgu nak seorang buat kesimpulan apa kita belajar hari ni. Muas ada tak? Tak ada Najwa Syafia? Najwa Syafia? Ya, cikgu. Okey, Najwa Syafia. Okey. Hari ni kita belajar apa, Najwa? Fungsi songsangan. Okey, fungsi songsang. Okey, apa yang belajar hari ni daripada fungsi songsang ni? Yang pertama, FG FG. sama dengan GF. Okey, lepas tu? Kalau FA sama dengan B, kalau kita punya fungsi songsang, kita akan dapat F negatif 1, B sama dengan A. okey, bagus lagi. Kita boleh uji fungsi songsang menggunakan Ujian mengufuk. ujian garis mengufuk. Ufuk. Okey, lagi?
Ada lagi tak? Saya cakap cikgu. Itu je. Ada lagi tak? Siapa lagi nak tambah? Hubungan satu dengan Hubungan satu. satu dengan satu. Ya, hubungan satu dengan satu. Lagi? Apa paksi pantulan bagi fungsi sonsang tu? Macam mana kita tak tahu? Paksi pantulan dia apa? Yang ni apa ni? Seorang pun tak ingat. X sama dengan Y. Ya, betul. Y sama dengan X. Okey. Okey, bagus. Maknanya semua orang memberi perhatian. Sebelum cikgu habiskan kelas, ada tak soalan yang awak nak tanya? Cikgu, Haa? latih diri 1/9 tu 1 sampai 6 yang kena buat. Sikit je kan. Kita dah bincangkan tadi. 1.6, 1.9 kan? 1.9. Ni semua. Dengan 1.8. 1.8 kita dah bincang tadi kan? Mana 1.8? Ni. Sikit je. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. So, terima kasih semua. Assalamualaikum. Sebelum tu tutup kelas tu. Lupa pula. Siapa tadi? Mukri Saya. Mukri. Tolong tutup kelas, Mukri. InsyaAllah kita tanggung majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Okey, bye. Assalamualaikum semua. Terima kasih cikgu. 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 Sama-sama. Masih cikgu.